Assalamualaikum semua dan selamat kembali ke channel aku. Okey, seperti yang hampa tengok pada tajuk, hari ini aku nak cerita pasal binatang berekor. Binatang berekor ataupun bahasa saintifik dia biju adalah 9 raksasa berekor yang diciptakan oleh Otsutsuki Hagoromo daripada cakra raksasa ekor 10. Bahasa saintifik untuk raksasa ekor 10 ni adalah Jubi. Yang lain-lain tu aku tak ingat. Mereka ini dibezakan dengan jumlah ekor yang dimiliki dari ekor 1 sampailah ekor 9. Kadang-kadang juga mereka ni dikenali sebagai monster cakra. Beribu tahun sebelum wujudnya kampung ninja, Hagoromo telah menyelamatkan dunia daripada amukan raksasa ekor 10 dengan mengunci raksasa tersebut ke dalam tubuhnya dan sekaligus menjadikan beliau Jinchuriki pertama ekor 10. Dalam beberapa tahun kemudian, Hagoromo diilhamkan oleh cara hidup anak keduanya, Ashura, lalu menggunakan teknik Creation of All Things untuk memecahkan cakra ekor 10 yang berada di dalam badannya menjadi 9 makhluk hidup yang kemudiannya kita kenali sebagai biju. Hagoromo juga telah menamakan setiap biju tersebut dan memberitahu mereka yang suatu hari nanti akan muncul seseorang bermata biru dan menunjukkan kepada mereka apakah makna kuasa yang sesungguhnya. Ketika akhir hidupnya, beliau pun menyebarkan ke semua biju-biju itu ke seluruh pelosok dunia. Nama-nama para biju: Shukaku, Matatani, Iso, Son Goku, Kokuo, Saiken, Chome, Gyuki, Kurama. Tujuan biju diciptakan of course lah untuk mencegah kebangkitan Jubi, dan sebab yang lainnya adalah untuk menjaga dan mengimbangi kedamaian dunia. Orang pertama yang hampir menggunakan tujuan asal ini adalah Senju Hashirama, di mana dia telah menangkap beberapa ekor biju dan membahagikan binatang-binatang ini ke kampung ninja yang lain dengan tujuan untuk menstabilkan keseimbangan kuasa di antara mereka. Sebab pada waktu tu kuasa militer milik Konoha ni lebih besar dari kampung-kampung yang lain. Kiranya untuk elakkan kampung lain risau Konoha mungkin akan serang mereka, jadi Hashirama pun membahagikan biju-biju ini ke kampung lain supaya kuasa militer di antara 5 kampung ini menjadi lebih seimbang. Tapi Hashirama ni cerdik juga sebab dia simpan QB kat Konoha. Setakat biju lain tu QB jerit ya planting tu. Pada mulanya Hashirama nak bagi secara free of charge, tetapi Tobirama mencelah dengan memaksa kampung lain untuk beli. Tapi cara yang digunakan oleh Hashirama ini taklah sempurna sebab dia menggunakan biju secara paksaan tanpa mendapat kerelaan dan kerjasama dari mereka. Kaedah ini akhirnya diteruskan dan disempurnakan oleh penerus Hashirama sebagai reinkarnasi Ashura, iaitu Uzumaki Naruto. Selama bertahun-tahun, para manusia gagal menerima biju sebagai makhluk yang mempunyai perasaan. Sebaliknya hanya melihat mereka sebagai monster, iblis, sumber cakra dan binatang tanpa akal yang patut ditakuti, dihina dan dikeji. Namun semua ini telah pun berubah di era Boruto, di mana para biju ini telah dimodelkan dan dijadikan anak patung untuk dijual. Jualan pun laris, Shino pun beli satu. Oleh kerana kekuatan cakra mereka yang tersangat besar, para biju ini sentiasa diburu oleh setiap ninja untuk dijadikan sebagai senjata dan digunakan di masa peperangan. Dan disebabkan itu jugalah para biju ini membenci umat manusia. Untuk memanfaatkan kekuatan biju, kampung-kampung ninja mula mengunci mereka ke dalam tubuh manusia. Dan dari situ terciptalah Jinchuriki, iaitu manusia yang menjadi perumah kepada biju. Tetapi disebabkan kekuatan cakra biju dan kebencian mereka terhadap manusia yang terlalu kuat, membuatkan para Jinchuriki ini sukar untuk mengawal kekuatan biju tersebut. Akibatnya, hasil setiap kali cubaan mengawal mereka akan berlaku banyak kemusnahan dan kematian di setiap kampung ninja. Bilangan orang yang mampu mengawal biju ini juga amatlah sedikit disebabkan mereka tak tahu kunci sebenar untuk mengawal binatang ini adalah dengan cara mendapatkan kerjasama mereka. Beberapa tahun setelah tamat Perang Dunia Ninja ketiga, sebuah organisasi yang dikenali sebagai Akatsuki mula menangkap para Jinchuriki di setiap kampung untuk mengeluarkan biju dan memasukkannya ke dalam patung Gedo Mazo dengan tujuan menghidupkan kembali raksasa Jubi.
Menjelang Perang Dunia Ninja keempat, Akatsuki telah berjaya menangkap hampir ke semua biju yang ada. Untuk menangkap dua biju yang terakhir, Obito mengunci biju yang telah ditangkap mereka ke dalam tubuh Edo Tensei para Jinchuriki yang dihidupkan oleh Kabuto dan memaksa mereka untuk berlawan dengan Jinchuriki kepada Hachibi dan Kyuubi, iaitu Killer Bee dan Uzumaki Naruto. Dari kesungguhan dan tekad yang ditunjukkan oleh Naruto untuk membebaskan mereka dari kawalan Obito, kesemua biju itu bersetuju menyatakan bahawa Naruto adalah orang yang disebutkan oleh Hagoromo suatu ketika dahulu, dan kemudiannya binatang-binatang itu memberikan Naruto sebahagian dari cakra mereka. Obito dapat mengambil kembali biju yang telah dibebaskan oleh Naruto dan dikunci ke dalam patung Gedomazo semula. Bukan itu saja, disebabkan tidak tahan untuk melancarkan projek Tsukinome, Obito juga telah memasukkan serpihan cakra dari salah satu ekor Hachibi dan cakra dari Kyuubi yang terdapat di dalam badan Kinkaku dan Ginkaku bersaudara, dengan harapan untuk menghidupkan semula Kyuubi walaupun tidak dengan kuasa penuh. Obito kemudiannya menjadi Jinchuriki ekor 10 yang kedua, tetapi dia telah dikalahkan oleh pasukan aliansi ninja bersama dengan Tok no Jutsu milik Naruto sehingga insaf, dan kesemua biju-biju itu dikeluarkan dari tubuhnya. Kemudiannya, kesemua biju bersatu melawan rakan subahat Obito pula, iaitu Uchiha Madara. Tetapi dia dengan cepat mengalahkan mereka semua dan mengunci kembali binatang-binatang itu, termasuklah Hachibi dan Kyuubi, ke dalam patung Gedomazo dan mengakibatkan Naruto hampir mati. Bagi Killer Bee pula, dia terselamat kerana Hachibi memberikan dia sedikit cakra dari salah satu ekornya. Kyuubi pun akhirnya dibangkitkan sekali lagi, tetapi dengan versi yang lebih kuat dari sebelumnya. Madara kemudiannya menggunakan Six Part Ten-Tail Coffin lalu menjadi Jinchuriki ekor 10 yang ketiga dan membangkitkan Rinne Sharingan seperti Kaguya di dahinya. Dengan mata itu, Madara melancarkan Infinite Tsukuyomi ke atas semua makhluk di dunia. Naruto dan Sasuke yang diberi power up oleh Hagoromo cuba untuk mengalahkan Madara, tetapi malang sekali Madara telah dijadikan korban untuk menghidupkan kembali Mother of Chakra, iaitu Otsutsuki Kaguya. Setelah pertarungan sengit di salah satu dimensi Kaguya, Naruto dan Sasuke berjaya mengalahkan dan mengunci Kaguya bersama Black Zetsu dengan Six Part Shibaku Tensei. Lalu kesemua biju pun dikeluarkan dari tubuh Kaguya sekaligus mengakhiri Perang Dunia Ninja keempat. Tetapi Sasuke bagaimanapun menyedari bahawa salah satu punca kepada berlakunya peperangan adalah kerana cubaan merebut kuasa biju-biju ini. Lalu dia pun mengurung mereka dengan teknik Rinneganya, iaitu Chibaku Tensei, dan berniat menghapuskan mereka selama-lamanya. Setelah Naruto berjaya menginsafkan Sasuke, dia pun akhirnya membebaskan para biju itu dari tekniknya. Ichibi hingga Nanabi dibiarkan berkeliaran bebas ke seluruh dunia dan boleh hidup mengikut kehendak mereka sendiri tanpa perlu dikawal oleh ninja lagi. Walaupun begitu, Hachibi dan Kyuubi memutuskan untuk kembali dan tinggal dengan Jinchuriki mereka. Walaupun kesemua biju itu terpisah di seluruh dunia, tetapi serpihan cakra mereka masih lagi berada di dalam tubuh Naruto dan membolehkan tubuhnya bertindak sebagai tempat meeting. 15 tahun selepas Perang Dunia Ninja keempat, klan Otsutsuki yang lain muncul di bumi, iaitu Otsutsuki Momoshiki dan Otsutsuki Kinshiki, dengan tujuan memburu biju untuk menyambung semula misi Kaguya yang gagal. Mereka pun mula dengan memburu Hachibi dan berdepanlah mereka dengan rapper termasyhur era ninja, iaitu Killer Bee, tapi dikalahkan dengan mudah. Lalu Momoshiki pun menjeduklah cakra mereka berdua, tetapi diorang tak sedar lagi yang Killer Bee dan Hachibi telah pun lari awal lagi dan bersembunyi. Pada akhirnya, kedua-dua ahli klan Otsutsuki itu ditewaskan oleh gabungan Naruto, Sasuke, 4 kaki lain dan Boruto. Setiap biju mempunyai kemampuan unik mereka yang tersendiri. Antara kemampuan yang dimiliki para biju adalah Shukaku boleh mengunci seseorang dengan menggabungkan pasir bersama dengan segel kutukan yang terukir di tubuhnya. Dia juga merupakan pengguna elemen angin. Mata Tabi pula boleh menghembuskan api. Isobu boleh menghasilkan batu karang yang melekat dan merupakan pengguna elemen air. Di dalam anime, dia juga menggunakan genjutsu. Yombi mempunyai kemampuan menggunakan Kekkei Genkai, elemen lava. Kokuo juga mempunyai Kekkei Genkai, iaitu elemen mendidih. Saiken boleh menghasilkan cecair yang melekit dan menghakis. Chome pula boleh terbang dan menghasilkan skill powder. Gyuki pula boleh menghasilkan dakwat dan boleh menggunakannya untuk mengunci seseorang. Dan Kurama boleh mengesan niat jahat seseorang. Di dalam anime ditunjukkan yang Kurama boleh menghembuskan api
Selain berkongsi kemampuan unik yang tersendiri, para biju ini juga berkongsi beberapa kebolehan yang sama seperti mempunyai jumlah cakra yang besar, berkomunikasi secara telepati antara satu sama lain, memindahkan cakra mereka kepada sesiapa saja yang diinginkan, dan menggunakan bom binatang berekor iaitu berbola yang mempunyai kuasa pemusnah yang kuat dan mampu menghancurkan gunung ganang dengan mudah. Okey, itu sajalah video untuk kali ini. Aku berharap hampa semua terhibur dengan video ni. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe dan share. Segala yang baik itu datang darinya dan yang buruk itu dari diri saya sendiri. Kita jumpa di video seterusnya. Bye. Assalamualaikum.